Okey, Dr. Ju, saya dapat tadi yang video masa tengah break tadi tu, Dr. Siti Fatimah dengan yang pasal unit bestari tu, itu efektif juga dalam kita berkomunikasi dengan kita punya ahli bakat sebab dia ada explain macam mana macam wanita dia takut apa efek lepas kalau dapat detect cancer ke apa kan. So saya rasa kalau boleh share video tu 3 video, tak salah saya ada video sama dengan Dr. Mazwin sekali. Kalau boleh lah. Betul. Video tu semua boleh didapati di laman web kita. Saya ada je, nanti saya share dalam chat. Semua tu memang boleh kita dapati dalam website dan juga Kak Su dalam Facebook, YouTube. right? Facebook, YouTube ada, Facebook ada. Okey. Bestari ada. Okey, nanti Kak Su share lagi link-link tu. Sebab yang tu kira high quality, direct kat situ. Nanti Kak Su share dalam grup lah. YouTube pun ada. So kita boleh galakkan lah kawan-kawan kita kan yang kita nak sampaikan maklumat tu untuk diorang like kan, untuk diorang share juga. Okay, macam unit bestari tu kan ada cakap pasal boleh walk in, boleh apa semua, jadi sekurang-kurangnya mereka boleh tahulah kita ada tempat macam ni sekarang yang mereka boleh tuju lah. Ya, betul. Mungkin sister boleh nak cakap sesuatu ke tambahan berkenaan dengan walk-in kita tu, sister? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah berbunyi dah Shopee. Slow lah. Dengar tak? Dengar Kak Su? Dengarlah sister. Dengar, bergema sikit sister suara tu. Okey. Sekejap. Mungkin dekat sikit. Tak dengar. Dengar okay, cuma ada bergema sedikit dan saya seterusnya daripada Bestari. Okey, kalau bercakap pasal walk-in musim pandemik ni kami masih lagi menerima lah, tapi dengan ada beberapa kekangan. Dengar kan Kak Su kan? Bergema sikit. Dengar. Yang ni clear? Okey, clear sikit. Okey, dengar Kak Su. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seterusnya daripada Bestari. Bercakap pasal walk-in sekarang, kami masih lagi menerima walk-in lah. Cumanya sekarang ni pandemik dekat Kelantan ni masih dalam keadaan kita kata yuya jugalah. Jadi kalau nak datang tu, kita tak bagi orang yang datang jauh tu, dia kata mari sajalah, call lah kami dulu. Sebab ni kadang-kadang kita tak boleh terima banyak sangat walk-in sekarang ni. Sebabnya dengan situasi sekarang lah, kita kena kira campur tolak bagi lah. Kalau pihak bakat ke siapa nak datang walk-in, just call kami dulu, saya akan bagi date, kita tengok keadaan semasa. Sehingga keadaan reda barulah kita boleh invite ramai-ramai datang lah. Okey ke Puan Sniza? Baik, terima kasih. Okey, kalau ada kontak number kita ada, kita dah bagi kan. Call saya direct pun tak apa, call klinik pun tak apa. Satu lagi yang saya nak tekankan, memang buat masa ni lah disebabkan pandemik, kekangan pandemik, kita tidak galakkan macam datang terjah gitu. Sebenarnya tak ada masalah sebab nama pun walk-in kan. Jadi untuk dalam keadaan pandemik supaya tidak kecewa kan, datang-datang tengok tak boleh nak jumpa doktor ke, so boleh call dulu sebab kita akan tengok sama ada hari tersebut kes kita terlalu banyak ke ataupun keadaan kita okey. Kadang-kadang sebab keadaan pandemik ni kadang-kadang kan kita tak tahu kan, tiba-tiba SOP bertukar kan. Jadi kadang-kadang ada syarat baru, mula tak minta RTK, tiba-tiba hospital implement RTK. Jadi kalau mereka yang datang daripada jauh tu, kita akan nasihatkanlah cari yang terbaik.
Cuma tak ada masalah sebenarnya. Kita memang kita memang buat satu cara supaya pesakit-pesakit ni mudah untuk hubungi kita. Tak perlu pergi melalui prosedur yang merumitkan. Dan tetapi kalau katakanlah keadaan itu keadaan yang mendesak, maksudnya cerita sikit, saya ni perlukan dengan cepat. Dengan cepat. Memang kita sediakan that service sebab kita ada kes di mana yalah dari temu bual kita tu kita rasakan memang perlu tindakan segera. Itu antara servis unik lah yang kita bagi di Bestari. Tempat lain tak jumpa macam gitu. Nak datang temu janji, kadang-kadang on the same day kita buat memo. Regardless, kalau kita tengok tadi kan keperluan untuk buat memo, kena cuci, everything. Even kita sediakan tempat untuk mandi di radiologi sendiri. Actually kita ada bilik mandi. Kalau katakan nak buat memo and then hari tu pakai deodorant and so on kan. Kita rasa benda ni perlu buat segera, kita buat hari yang sama, dan kalau perlu kita buat biopsi even kadang-kadang on the same day tanpa tunggu janji. Sebab kalau kita tengok tempat lain memang dia is impossible lah. Kita akan cuba juga. Sebab kita rasa yalah benda yang penting kan, kita bagi ruang sebab kita tahu kan kadang-kadang bila kita dah balik ni kan, banyak yang cocok kiri kanan, daripada nak buat biopsi tu kadang tak mau buat biopsi. Jadi kami pun bermasalah juga bila dah balik, nak panggil balik untuk datang, dan dalam keadaan sekarang lagi lah kan, bila dah balik kadang-kadang ada pula kekangan-kekangan lain tu tak boleh nak buat. So mana-mana yang priority case tu, insyaAllah kita akan utamakan. Assalamualaikum. Ada soalan dalam grup kita ni. Assalamualaikum doktor. Kadang-kadang ada persepsi bagi pesakit untuk rujuk rawatan alternatif bagi ubati sakit kanser. Bolehkah tim Bestari ni bagi nasihat macam mana kita nak bercakap dengan bila berhadapan dengan golongan macam ni, kan? Macam golongan yang memilih untuk traditional treatment lah. Jadi saya rasa saya akan jawab juga, tapi second answer, second opinion. So the firstly mungkin kita minta kalau tidak minta ikutlah siapalah Prof Johara ke siapa-siapalah. Dipersilakan untuk jawab dulu. Mungkin Dr. Maya atau Dr. Wan Zainira lah lebih layak menjawab sebab dia berhadapan hari-hari kan dengan kes begini. Dia ada pengalaman banyak handle. Sila. Dr. Wan sini. Okey, memang ni adalah kita kata kita punya halangan nombor satu untuk memberi treatment yang terbaik untuk pasien. Selalunya satu pertama yang tadi dah ada dalam pengetahuan kita, yang pertama kita nak elak daripada kanser ni pergi ke tahap-tahap seterusnya lah. Kalau kita dapat tahap 1, alhamdulillah. Kalau kita tunggu lama sikit, dia naik tahap 2, lepas tu tahap 3 dan seterusnya, ya. Kadang-kadang pesakit ni dia ambil masa untuk bagi keputusan. Bila kita allow, okey, nak jumpa alternatif cakap, okey, tak boleh kena jarum. Kalau kena jarum, yang tak kanser pun jadi kanser ataupun yang akan jadi merebak. Jadi itu jadi halangan bagi kita lah, sebab tadi kan kita dah terangkan cara kita confirm kanser adalah kena ambil biopsi. Jadi dia jadi perlawanan. Ada juga yang jenis alternatif yang tak berlawanan, tak apa. Yang macam kita panggil perubatan Islam, semua tu tak ada masalah. Tapi yang kebanyakan yang berlawanan dengan kita punya cara management lah. Jadi
mungkin bagi pihak bakat mungkin susah untuk convince kan, convince pesakit-pesakit macam ni. Jadi apa yang perlu bagi tahu, satu, penerangan pasal kanser. Yang kedua, mungkin boleh pujuk pesakit atau wanita tersebut untuk datang kepada kami. Cakap jumpa doktor pakar dulu, dapat nasihat pakar. Saya rasa itu adalah satu cara. Kalau kita awal-awal kita terus cakap tak boleh ini tak boleh, mesti dia lari ya. Dia orang tak akan datang pun dengan kita. Jadi baik kita suggest dulu, pujuk, jumpa dulu dengan pakar, dengar dulu penerangan pakar sebab pakar lagi berpengalaman dalam treatment of cancer, jumpa banyak pesakit dan jumpa macam-macam pesakit dan so on lah. Itu bagi pendapat saya lah. Okey, terima kasih Doktor. Saya nak tambah sikit. Saya sangat bersetuju dengan apa yang disampaikan sebagai respon pada jawab soalan tadi. Dari perspektif saya sebagai kaunselor, saya juga ada kaedah tersendiri untuk berdepan dengan orang macam ni. Bukanlah maksud bila saya kata orang macam ni, maksud saya nak memperlekehkan dia, nak menegatifkan dia, bukan sama sekali. Tapi prinsip yang kita pegang ialah kita tidak mampu memaksa orang. Itu nombor satu. Kita boleh bawa unta ke tepi sungai, tapi at the same time kuat macam mana sekalipun kita tak boleh paksa dia minum air. Jadi kalau Dr. Maya tadi kan yang bagi respon, dia kata suggestion bawa kepada pakar itu Dr. Wan, sorry. Itu maksudnya kita cuba bawa unta ke tepi sungai. Jadi kita cubalah yang langkah yang pertama, kita minta dia buka minda. Kita jangan dia tutup. Samalah juga dengan anti-vaccine group yang ada sekarang ini kan. Buka minda seluas-luasnya. Kita nak ajar masyarakat kita berminda terbuka. Ya. Satu masalah ada solution yang pelbagai. Itu kita panggil kebak tu, kemahiran berfikir arah tinggi tu. Tapi saya rasa masih ada lagi, sebab tu timbul soalan macam ni, masih ada lagi orang-orang yang memang totally dia punya stand dia begini. Dia begini. Dia pun gunalah contoh macam-macam. Jadi dia macam menyempitkan pemikiran. Bila kita sempit fikiran, kita buat keputusan skup yang kecil. Dan dari segi psikologi pun kita cuba nak menafikan informasi daripada luar. That's why saya kata tadi, prinsip kita tak boleh paksa orang untuk menerima, tetapi kita boleh ajak dia, berbincang dengan dia dalam suasana yang kondusif untuk melihat secara terbuka. So, kita mungkin tak ada kepakaran dari segi konten macam Dr. Wan cakap tadi. So, kalau boleh, kita bincang dengan dia, cakap dengan pakar. Pakar cek ni, dia bukan buat terus. Dia bincang juga. Cakap dia macam tu. Dia bincang juga, dia dengar nasihat you juga. Dia hanya boleh bagi nasihat kalau kita tak nak macam mana. Tapi at least apa musibah yang berlaku selepas ini atas keengganan kita mendapat rawatan di hospital, benda tu berlaku dalam keadaan sedar. Inilah kaunseling. Inilah perspektif kaunseling. Berlaku dalam keadaan sedar. Amat malang, amat tak betul kalau kita paksa dia pergi, kita kata berlakulah apa-apa, kita jadi mangsa. Jadi tak ada pasal-pasal kita stres. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nak bagi suggestion, bagilah suggestion yang Dr. Wan sebut tadi yang tidak bercanggah dengan modern treatment. Misal kata pendekatan Islam dan sebagainya. Islam pun ada konsep dia, tawakal dan sebagainya. Ya? Jadi, apa yang saya nak cakap dari segi komunikasi efektif, kita tidak ada hak memaksa dia untuk buat pilihan sebagaimana kita pilih. Yang kedua, peranan kita, peranan trainer yang ada dalam grup ini, buka minda dia dengan bawa perbincangan orang-orang yang pakar dari segi ini. Jadi kalau boleh praktis dua perkara itu, kita tak stres dan dia tak menyalahkan kita kalau berlaku apa-apa selepas pada ni. Wallahualam. Pengurusi ada lagi soalan-soalan? Ada soalan lain. Ada. Dalam chat group. Saya bacakan soalan-soalan lain yang diajukan oleh peserta.
Soalan seterusnya, salam doktor, boleh saya tahu berkenaan atipia sel yang dapat dikesan melalui biopsi? Saya tak berapa jelas berkenaan atipia sel itu. Adakah sel itu boleh menjadi sel kanser? Sebagai contoh, saya pernah menjalani biopsi sebelum menjalani operation breast abscess dan hasil keputusan itu adalah normal. Adakah proses biopsi itu sendiri meningkatkan risiko untuk mendapatkan breast cancer? Okey, saya cuba jawablah ya. Okey, atipia adalah sel yang kelihatan di bawah mikroskop yang rupanya agak haphazard ataupun tak tentu arah, tapi tidaklah tidak tentu arah seperti sel kanser. Selalunya atipia ni kita panggil atypical ductal hyperplasia. Dia semakin besar. Sel tu tumbuh dengan banyak dan haphazard ataupun tak sekata, dia macam marbau gitu. Tapi ianya bukan kanser dan dan ia menuju ke arah kanser, dan jika selalunya kita akan keluarkan semua dan make sure di sempadan pun ada juga sel tu. Sebab kadang-kadang ada area yang mana bila dilihat betul-betul dia mungkin sudah menjadi ductal carcinoma in situ, yang mana kanser sel yang masih di dalam sempadan. Iaitu kalau kita ikut stagingnya masih kosong, T1S ataupun stage 0, walau bagaimanapun dia ada lagi progression, ada kemungkinan dia akan progress ke kanser payudara. Kemudian walau bagaimanapun soalannya tadi adalah biopsi semasa breast abscess. Selalunya biopsi breast abscess tu, selalunya kita tahu breast abscess ataupun nanah pada payudara itu berlaku semasa memberi susu badan ataupun sakit-sakit yang ada kencing manis. Kadang-kadang dia terlanggar apa-apa pada payudaranya dan dia menjadi satu punca dia mendapat nanah di situ. Selalunya kita akan biopsi di tepi dinding nanah ataupun bisul itu, supaya kita tahu yang bisul ini adalah semata-mata disebabkan oleh bisul yang selalunya berlaku pada pesakit yang ada beri susu badan dan ada susu yang dijangkiti kuman. Sebab susu adalah makanan yang ideal untuk bukan saja untuk baby tetapi juga untuk organism. Dan apabila pasien ada diabetes ataupun kencing manis, lagi-lagi kalau kencing manisnya tak terjaga, bila gulanya sudah lebih daripada 10 tu, memang adalah makanan yang ideal juga untuk organism ataupun organisma, mikroorganisma yang selalunya duduk dalam atas badan kita pun, nama Klopsiella Staphylococcus aureus tu, tapi dia boleh masuk dalam badan dan menyebabkan mudarat kepada dia punya host ataupun kita lah, humannya sendiri. Dan biopsi tu yang kita ambil tu semata-mata untuk confirm ataupun untuk meyakinkan kita yang bisul itu adalah semata-mata disebabkan oleh kuman. Sebab ada yang jarang-jarang berlaku, di tepi-tepi bisul itu bermula dengan kanser payudara, tak? Dan selalunya lah bisul, kalau kita buat incision and drainage ataupun keluarkan nanah tu dan ambil daging di tepi tu, dia cuma akan kata radangan disebabkan oleh bisul ataupun abscess. Dan selepas kita buang nanah tu, cuci, dia akan baik seperti sedia kala. Selalunya tak ada masalah yang tu ya. Dan biopsi atau tidak itu selalunya tidak menyebabkan lah ia menjadi kanser payudara ataupun apa-apalah. Cumanya biopsi tu untuk kita tahu daging itu apakah di sebalik nanah itu ataupun di sebalik. Ada juga yang mimik macam phylloides tadi yang Dr. Wan ada bagi tahu. Yang mimik tu menyamar samaran. Dia nampak macam kanser ataupun fibrocystic disease. Boleh juga dari segi ultrasound ataupun mammogram dia nampak macam kanser, tapi bila kita biopsi dia bukan kanser. Tapi selalunya kita akan buang jugalah kalau fibrocystic disease sebab dia ada association dengan atipia tadi tu. Gitu. Boleh ke menjawab soalan ke kalau begitu?
Okey, kita ada soalan yang ketiga. Soalan ketiga berbunyi, Assalamualaikum Doktor, nak tanya berkenaan dengan pemeriksaan sendiri payudara pada setiap bulan. Mestikah 2 minggu sebelum dan 2 minggu selepas period? Kerana semaklumnya saya dimaklumkan 7 hingga 10 hari ke atas. So, yang ni saya jawab ya. Okey. Pemeriksaan sendiri payudara dinasihatkan 2 minggu sebelum ataupun 2 minggu selepas. Sebab kalau kita ambil dekat-dekat dengan period tu, kadang-kadang breast kita engorge kan. Bila breast engorge, sakit satu, lepas tu kadang-kadang kita rasa ketulan. Yang memang dia panggil kita punya fisiologi. Dekat-dekat dengan period, kelenjar-kelenjar mengembang, tisu-tisu mengembang, menyebabkan kita rasa macam ada ketulan. Padahal itu bukan ketulan yang berbahaya lah. Itu adalah kelenjar sendiri sahaja. Jadi dinasihatkan sama ada 2 minggu sebelum atau 2 minggu selepas. Bergantung kepada wanita itulah. Kalau dia nak buat sebelum, dia stick to sebelum sahaja, 2 minggu sebelum setiap bulan. Ataupun dia nak buat 2 minggu selepas setiap bulan pun boleh juga. Jadi kalau dia ambil dekat dengan period, takut dia akan dapat false result lah. Dia rasa ada ketulan. By the time dia pergi dekat klinik dah tak ada, dah tak jumpa. Macam itulah. Jadi kita nak tengok secara berkala supaya kita tahu yang ni bulan lepas dah ada. Lepas tu check pula bulan ni ada lagi. Macam tu. Kan? Jadi kita nak dia tetap. Itu je lah yang saya maksudkan dalam slide yang sebelum tu. Okay? Faham ke? Saya nak tambah sedikit berkenaan dengan pemeriksaan sendiri payudara. Kalau itu untuk bagi mereka yang masih ada period kan. So untuk mereka yang sudah tidak ada period, yang dah menopause, so boleh ambil satu tarikh yang tetap lah. Sebab tak kisah kan dia tidak influence by menses. Jadi just ambil satu tarikh yang tetap. Mungkin dalam sebulan kita kata kita nak buat pemeriksaan setiap 1 hari bulan. Mana-mana yang kita rasa mudah kita nak ingat kan. Jadi betul lah. Boleh buat pemeriksaan pada setiap bulan tu tarikh yang tetap supaya kita tak lupa je. Bagi yang menses tu dia akan bergantung kepada tarikh menses sebab ada setengah orang dia punya period cycle dia 3 minggu kan. Ada setengah orang tu 6 minggu jadi tak tentu. Jadi ikut masing-masing lah. Terima kasih Dr. Chu. Okey. Ada lagi ke soalan yang ingin diajukan? Tuan-puan boleh ajukan di dalam chat box ataupun dalam WhatsApp group. Okey, ada soalan yang keempat yang berbunyi, benjolan atau ketulan yang kita rasa tu adakah akan bergerak ke tempat lain atau setempat? Boleh minta Dr. Maya ataupun Dr. Wan Zainira ke? Okey, benjolan boleh bergerak-gerak pun boleh. Ada yang fix satu tempat pun ada. Jadi kalau yang bergerak ni kita panggil panggil apa yang mouse apa dia panggil? Yang Fibroadenoma mobile. Yelah, mobile. Jadi yang mobile ni selalunya karakter bagi fibroadenoma. Fibroadenoma tu yang ketulan benign ataupun yang bukan kanser yang ada dalam rajah tadi kan, salah satu adalah fibroadenoma. Okay, jadi dia ni memang dia jenis yang bergerak. Okay, tapi tak semestinya yang bergerak tu adalah fibroadenoma, bukan 100% juga. Jadi kena, walaupun macam mana pun memang kena melalui triple assessment lah. Kita kena check, kena buat ultrasound ataupun mammogram untuk pastikan.
Sebab kita takut, mula-mula dia memanglah bergerak lagi. Lepas tu, nanti bila dia betul benda ni kanser, dia akan progress. Bila progress, dia akan melekat. Sebab dia memang perangai kanser dia akan progress. Dia tak ada diam-diam saja. Dia akan meningkat. Dia punya behavior dia tu. Dia akan merebak setempat dan merebak ke tempat lain. Okey, diharapkan penjelasan yang diberikan dapat difahami sebaiknya oleh peserta. Soalan Dalam- terakhir daripada saya. Boleh? Boleh, silakan Puan. Okay. Kalau nak tanya, kalau kita nak plan bawa ahli bakat yang berumur 40 tahun ke atas, kiranya nak buat group mammogram, boleh ke? Nanti kita minta Sister Roslaini Bila sister jawab. Sister pergi ke tandas sekejap. Saya rasa tak ada masalah. Cumanya mungkin sekarang ni tidaklah boleh cara beramai-ramai, yang betul-betul ramai-ramai lah. Kita boleh sentiasa membuat appointment dengan sister supaya boleh datang di luar waktu klinik kami, kerana klinik kami adalah hari Ahad dan Rabu, supaya tidak berbolok lah ramai-ramai pada hari tersebut. Jadinya boleh ambil appointment dan kita akan kemungkinan besar tidaklah boleh dapat kita buat mammogram terus pada hari tersebut, sebab kita nak kena buat risk assessment dulu, ambil cerita dulu. Jadi takut kalau kita nak buat semua serentak pada satu hari yang sama tu mungkin tak done lah. Jadi kita akan ambil cerita, katalah 5 orang minggu ni datang 5 orang, kita ambil cerita semua dan kita akan bagi the appropriate appointment staggered lah secara berperingkat seperti yang dijadualkan kemudian pun boleh jugalah. Boleh ke macam tu kalau Prof? Okey, boleh. Terima kasih. Ada soalan yang seterusnya dalam WhatsApp group yang berbunyi pertamanya, doktor, adakah berkaitan atau tidak pemakaian bra dengan kanser? Dan yang kedua, bila semakin berusia, payudara rasa memberat, adakah ada kaitan dengan kanser payudara? Okey, yang saya jawab yang pemakaian bra tu lah ya. Sebenarnya pemakaian bra siang malam pun tak apa sebenarnya. Cumanya setengah-setengah wanita tak berapa selesa lah yang pakai malam tu. Jadi sebab tu kita dan ramai yang sarankan untuk tidak makan sewaktu tidur. Tapi sebenarnya dia tak ada masalah pun sebab it's external. Daripada luaran, sebab benda ni semua adalah datang daripada dalaman kita, yang mana kita punya modified risk, macam faktor risiko kita tadi yang seperti dijelaskan oleh Dr. Wan, yang modifiable risiko yang boleh diubah dan risiko yang tak boleh diubah. Yang tak boleh diubah seperti dah ada keturunan ke, ada sebelum ni pernah ada kanser payudara pada payudara yang sebelah lagi ke, ataupun yang lain-lain lah macam faktor reproduksi yang boleh diubah tu seperti kita punya cara gaya hidup semualah untuk mengelakkan external risk di lain-lain lah, apa makanan, pengambilan pil, perancang, semua tu yang boleh diubah. Cuma ni yang external ni daripada pressure ni, yang kalau bra ni pressure lah ataupun tekanan tu semua tidak ada bukti lagi lah yang mengatakan ianya menyebabkan permulaan kanser payudara berlaku. Okay, satu lagi apa Cik dah lupa. Soalan kedua, Miss, bila semakin berusia, payudara rasa memberat, adakah ada kaitan dengan kanser? Okey. Sebenarnya kalau simetri
kanan kiri rasa sama, mungkin tak ada masalah, ya. Sebab memang over the years dia akan mula hilang kita punya suspensory ligament of Cooper ataupun salah satu daripada sel-sel menongkat yang melekat daripada kulit ke kita punya otot payudara ni, otot di belakang payudara adalah agak fleksibel. Bila semakin lama dia agak macam getah lah, gelang getah lama-lama dia memanjang dan tak balik, tidak balik ke dia punya original original length. Tadinya dia akan memang akan lanjut sikit, cumanya berat tu kita takut kalau ada macam kata Miss Wan tadi, kelenjar limfa tu dah tersekat dan cecair yang daripada payudara tu sendiri nak cuba pulang ke kelenjar limfa ataupun cuba pulang ke salur darah vein, tidak dapat. Jadi sebab tu dia rasa berat. Sebab tu saya kata kalau simetri mungkin tak apa sebab dua-dua belah kan. Jarang sekali dia jadi dua-dua belah. Jadi kalau sebelah dah nampak daripada segi pemeriksaan sendiri tu nampak macam besar sebelah lah, bengkak sebelah ataupun nampak macam kulit oranye tu. Kadang-kadang ada juga pesakit yang datang dengan cuma appearance yang macam kulit oranye tu. Tadinya mungkinlah boleh menjadikan basis untuk kita membuat pemeriksaan. Kalau yang asymmetrical breast enlargement ataupun heaviness, pembesaran payudara yang asimetri dan juga rasa berat tu secara asimetri. Maksudnya sebelah dia letaklah sebelah. Dan satu lagi kita boleh tengok ialah tangan pada yang di sebelah itu adalah adakah ia bengkak pada belah yang satu lagi itu pun boleh juga jadikan dia sebagai parameter yang boleh dilihat. Dalam WhatsApp group ada lagi peserta yang sedang typing. Okay, sementara tu saya ingin ingatkan kepada semua hadirin dan peserta untuk mengisi link kehadiran dan juga maklum balas yang telah diberikan di ruangan chat. Dan juga dalam WhatsApp group pun ada Kak Su berikan link untuk kehadiran dan juga borang maklum balas program hari ini. Okey, soalan yang seterusnya daripada Puan Nadia. Doktor, adakah sesetengah wanita yang ada payudara besar gemar memakai bra yang ada sokongan dawai? Tetapi ada orang berpesan jangan memakai bra yang ada besi sebab boleh menyebabkan kanser. Adakah benar? Assalamualaikum. Okey, yang ni pun saya rasa sama dengan feedback yang diberi oleh Dr. Maya tadi. Sebenarnya pemakaian bra macam mana pun dawai ke, tak ada dawai ke, tak memberi apa-apa efek kepada insiden kanser payudara. Setakat ni belum ada evidence lah, ya. So tak ada masalah, boleh pakai. Saya tambah sikit lah berkenaan dengan mitos-mitos kan. Mitos-mitos berkenaan dengan risiko untuk mendapat kanser payudara. Jadi kalau kita tengok di luar sana memang banyaklah mitos-mitos. Nama dia pun mitos kan. Cuma kebanyakannya tiada kajian lah yang dibuat untuk mengaitkan mitos-mitos tersebut dengan kanser payudara. Risiko yang telah dikaji adalah seperti yang Dr. Wan Zainira sebut tadi, yang tadilah yang telah disebutkan. So nanti akan adalah mitos-mitos lain kan, macam contoh adakah pakai deodoran akan boleh meninggikan risiko untuk menyebabkan kanser payudara dan sebagainya. Selain daripada faktor-faktor yang telah dikaji, kita wallahu alam sebagai manusia, ilmu kita tidak sampai lagi ke tahap itu. Sebab kalau kita tengok kajian-kajian yang mengaitkan risiko kanser payudara, dia adalah
kita melihat kepada perkaitan, bukan direct cause, penyebab direct. Penyebab direct maknanya causative. Adakah faktor itu menyebabkan kanser payudara? Jadi yang itu susah nak jawab sebab kalau kita tengok even dalam kajian-kajian yang berkaitan dengan kes-kes kanser yang telah established, contohnya macam merokok. Kita tengok dia ada kajian mengatakan bahawa merokok ini kaitan menyebabkan kanser paru-paru. Tapi dia masih dalam risiko kan, berapa persen risk kalau seseorang itu merokok. Sebab orang akan sangkal, dia kata saya ada nenek saya ke datuk saya kan merokok tapi tak kena pun kanser paru-paru. Kita tak boleh cakap macam tu. Bermaksud sesuatu itu membawa kepada risiko, tidak semestinya dia menyebab. Tidak menyebab. Maksudnya kata okey, kalau saya buat ini mesti saya dapat kanser payudara. Tidak begitu. Dia adalah risiko. Jadi kalau kita kata pakai bra, ada dawai, bra ketat, itu sebenarnya secara tidak langsung menyebabkan tidak selesa kan. Tidak ada lagi buat masa ini kajian yang dibuat untuk mengaitkan dengan kanser payudara. So apa yang kita boleh buat untuk merendahkan risiko adalah kita ambil tindakan itulah secara sihat. Yang itu saya rasa yang lebih penting adalah hidup healthy lifestyle. Kalau saya yang utama adalah dari segi apa yang kita makan. Sebab apa yang kita makan tu akan directly masuk dari darah daging kita. Dan kita tahu kan sel-sel kita ni mendapat makanan daripada apa yang kita makan. Kalau kita boleh improve in that sense, yang itu lebih bagus dari segi mengurangkan untuk mendapat kanser payudara. Macam Dr. Wan sebut tadi lah kan, kita banyak sangat sekarang ni makan benda-benda yang berproses kan, semua nak segera kan. Sambal belacan pun dah jadi segera dah. Segera ni maksudnya something yang diawet kan. Kalau dulu sambal belacan tu kan kita buat sendiri memang tak tahan lama sebab tak ada bahan pengawet kan. Seminggu kalau tak ni dah rosak. Tapi sekarang bila kita buat dia dalam bentuk yang diproses, maknanya dalam bentuk yang tahan lama, dia akan tahan untuk dalam masa 6 bulan, setahun kan. Jadi kita sebenarnya itu pun dah berproses. Dia ada bahan awet di situ. So the best is homemade, yang masak dan terus makan. Dan kita kena be careful juga, mungkin kita kadang-kadang kurang prihatin adalah bahan-bahan yang kita letak dalam kita masak tu. Macam contoh sos kan, kicap-kicap kan. Jadi kita kurangkan penggunaan bahan-bahan yang berproses juga dalam proses memasak. Memasak tu bagus dah, masak sendiri, tetapi bahan-bahan tambahan, bahan tambahan. Jadi kita the best kalau kita masak guna bahan asli, macam contoh instead of guna rempah yang dah ready made kan, kita pakai serai lengkuas, itulah rempah-rempah begitu yang asli. Okey. Ada lagi soalan. Soalan ni berbunyi daripada Puan Aida Abdullah. Berkaitan dengan pil perancang antara punca kanser payudara. Kalau yang lain-lain macam depo, IUCD, implan, tu sama juga ke? Satu lagi, semua pil perancang ke yang mempunyai kesan sebab ada pil yang berlainan hormon? Mungkin Dr. Nani boleh bagi input ke? Sebab Dr. Nani dari KRK, saya rasa ini antara isu yang common lah kan among
wanita. Natanani, unmute dulu. Okay. Dari segi hormon kan, dari segi hormon memang kalau selidik sakit yang memang ada breast cancer yang diagnose breast cancer memang kita contraindicated lah, kita tak bagi langsung untuk hormon dia perancang Jadi memang kita sebenarnya hormon ni bukan saja penyebab dia bukan directly lah penyebab pada breast cancer, tapi kita tak tahu punca-punca breast cancer ni sebenarnya. Cuma kita tak galakkan lah hormon ni secara berpanjangan, sebab bukan saja breast cancer, dia boleh menyebabkan penyakit lain juga sebab bila kita makan hormon ni macam-macam, boleh darah kita akan berbeza sikit lah berbanding dengan orang biasa. Dia akan jadi pekat, dia ada risiko dapat stroke sebabkan hormon. Hormon kalau kita pakai berpanjangan, contoh depo boleh menyebabkan keropotan tulang kalau kita pakai lebih pada 5 tahun. Jadi saya sebenarnya sangat menggalakkan orang memakai ICD sebenarnya. Sakit-sakit tak berminat dengan ICD sebab dia takut itulah yang paling baik seperti ICD, Mirena sebab dia bukan hormon. Actually kita kena timing lah, kita nak the next pregnancy kita berapa, bila. Kalau 3 tahun, IUCD is the best lah. Kalau misalnya next year ke 6 month lagi ke, kita suruh pakai barrier lah Ataupun hormon ni boleh untuk short term lah Secara directly-nya kalau kita tak kata dia menyebabkan breast cancer, tapi kepada pesakit yang ada breast cancer, kita memang tak boleh bagi hormon. Okay lah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nani. Setakat ni dekat WhatsApp group dan ruangan chatting tak ada soalan baru. So mungkin kita tutuplah kot ruangan soalan jawab, tapi apa-apa persoalan selepas ni jangan ragu-ragu untuk type di WhatsApp group ataupun terus berhubung dengan tim Bestari lah nanti. Maka dengan Kejap MC, saya tambah sikit berkenaan dengan pil hormon tu. Okey. Kalau mengikut hormon yang sebab dia tanya adakah semua pil tu sama kan? Adakah berlainan pil hormon kan? Kalau mengikut ilmu pil hormon ni lah yang limited bagi saya, dia ada 2 jenis, iaitu adalah estrogen dan satu progesteron kan. Kalau yang dikaitkan dengan risiko kanser adalah hormon estrogen. Dan macam Dr. Nani sebut tadilah, kita tidak galakkan untuk menggunakan dalam jangka masa yang panjang. Daripada artikel yang saya baca, risiko kanser payudara berkait dengan hormon, risiko tu akan menurun selepas 6 bulan berhenti. Maksudnya bila kita berhenti, so the risk will be reduced lah, risk untuk dapat kanser payudara. Dan sebab dia adalah untuk hormon estrogen, dan lebih selamat dia kata kalau hormon itu adalah hormon yang combine ataupun progesteron, ada progesteron juga di dalam itu. Sebab kita tahu kan risiko kanser payudara adalah due to unopposed estrogen effect. Maksudnya prolong exposure, kita terdedah kepada estrogen yang tinggi sepanjang hidup. Dan ini juga boleh kita lihat kepada mereka-mereka yang tidak beranak kan, tidak pernah mengandung mereka yang tidak beranak, sebab dia terdedah kepada level estrogen yang tinggi sepanjang hayat. Dia tidak oppose. Kalau mereka yang bersalin atau beranak ni, dia ada masa estrogen tinggi, estrogen rendah kan. Bila dia mengandung tu, estrogen dalam masa 9 bulan tu dia akan rendah. Jadi itulah kaitannya. Dan the explanation kenapa estrogen ni ada kaitan dengan kanser payudara, dan risikonya juga bagi mereka yang
putus head lewat kan umur 55 dan datang head awal sebab period jangka masa dia terdedah kepada estrogen yang tinggi ni sangat lama. Bayangkan kalau dia start datang head umur 12 dan putus head umur 55 kan lama kan berbanding dengan mereka yang datang head umur 14 dan berhenti head umur 50 jadi dia punya exposure tu rendah. Jadi begitulah kalau kita nak fahamkan kenapa kanser payudara ini dikaitkan dengan estrogen exposure. Itulah lah tambahan. Terima kasih. Okay, terima kasih Prof. Jo. So, ada lagi ke soalan yang ingin diajukan? Okay, kalau kiranya tiada dan dalam WhatsApp group pun dah tiada peserta yang typing sudah menaik, maka dengan itu berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Tuan-puan dan hadirin-hadirat yang dikasihi sekalian, bagi pihak majlis saya merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua barisan tetamu, penceramah, jemputan dan juga para hadirin kerana sudi menyertai program kita pada hari ini biarpun diadakan secara atas talian disebabkan wabak pandemik COVID-19 yang melanda negara sekarang inilah. So sekali lagi diingatkan kepada semua peserta untuk mengisi link kehadiran dan borang maklum balas yang telah disediakan di ruangan chatting dan juga di dalam WhatsApp group dan boleh berhubung direct dengan urustia sekiranya ada masalah untuk masukkan nombor ID ataupun sebarang masalah untuk menghantar borang maklum balas ataupun kehadiran lah. Okay, dengan itu saya akhiri program kita pada pagi ini dengan serangkap pantun lagi. Harus waspada kanser payudara, kuasai PSP dan dapatkan rawatan. Andai kata tersilap bicara, ampun maaf saya mohonkan. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih semua. Nanti kita teruslah komunikasi dalam grup ya. Okay. Terima kasih. Okay, bye. Bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.